Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, mudah-mudahan tuan-puan dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berbicara tentang belajar Al-Quran, ada baiknya kita tambahkan niat kita. Berbanding kita niatkan supaya Allah beri ganjaran daripada kepada kita, mungkin kita boleh tambahkan lagi niat bila kita nak belajar Al-Quran. Antaranya, mudah-mudahan kita boleh dapat ilmu dan kita boleh beramal dengan ilmu yang Allah anugerahkan. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah bimbing, beri hidayah kepada kita. Yang keempat adalah mudah-mudahan ini satu bentuk tazkiyah untuk diri kita. Tazkiyah ni apa? Ini satu bentuk kebersihan hati kita. Jadi dalam Al-Quran menyebut ada tiga. Tiga sebab Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Yang pertama tilawah. Dan rasul itu dia akan bacakan kepada umat sekalian alam Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Rasul itu dia akan mengajarkan Alkitab kepada mereka. Wal hikmata wa yuzakkihim. Yang ketiga, adanya bentuk tazkiyah. Jadi kena ada tiga ni, tilawah, ta'lim, satu lagi tazkiyah. Sesekali kita akan dapati dalam Al-Quran kadang-kadang diubah susunan. Disebut tilawah, tazkiyah, baru ta'lim. Pada surah Al-Baqarah disebut ta'lim dahulu, baru sebut tazkiyah. Tapi dalam surah Luqman nanti tuan-puan akan dapati di situ ada disebut tazkiyah dahulu, baru ta'lim. Sebab ada beberapa proses, ada perkara yang kita dah sedia tahu, maka kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala dia akan membawa kita pada tazkiyah. Dan proses untuk baru nak belajar, dia tazkiyah dahulu, kita bersihkan hati kita dulu, mulakan dengan beberapa perkara, antaranya istighfar dahulu dan sebagainya. Kemudian baru masuk ta'lim, baru ada sesi pembelajaran. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dan Allah bimbing juga saya dan tuan-puan untuk mengamati kalam Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan berbincang tentang satu bentuk kaedah pembukaan surah, iaitu syarat. Yang mana tuan-puan, kalau sebelum ini telah saya bentangkan kepada tuan-puan, yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua pada sudut perintah, cuma saya skip dari sudut perkhabaran. Perkhabaran ni kalau disebut jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Sentence yang ayat penyata, sentence yang merujuk kepada khabariyah. Kemudian adanya sumpah Al-Qasam, itu pun saya skip dahulu sebab perbincangan Al-Qasam ni dia meliputi sebanyak 15 surah. Dan insya-Allah kita akan masuk perbincangan tentang syarat. Perbincangan tentang syarat. Ada beberapa surah yang bermula dengan syarat. Dan ia adalah 7 surah yang bermula dengan syarat. Dan kita akan dapati tidak ada surah yang bermula dengan in. Yang ada semuanya bermula dengan idza. Idza tu artinya apa? Apabila. Idza artinya apabila. Sebagai contoh, di sini tuan-puan akan dapati adanya pada surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun. Surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Surah Al-Infitar, idza as-samaa'u infatarat. Surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u inshaqqat. Surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah An-Nas, idza jaa nasrullah wal fath. Kan? Ni idza waqa'atil waqi'ah, surah Al-Waqi'ah. Kemudian surah Al-Munafiqun, idza juga permulaannya. Kemudian idza syamsu kuwirat, idza as-samaa'u infatarat, idza as-samaa'u inshaqqat, idza. Dan idza zulzilatil ardu zilzalaha juga idza. Dan idza jaa nasrullah wal fath juga bermula dengan idza. Jadi kita akan dapati ketujuh surah yang bermula dengan syarat ini dia bermula dengan idza. Sedangkan bila sebut syarat dalam bahasa Arab, dia bukan satu-satunya satu huruf ni saja. Dia ada huruf yang lain. Jadi ada baiknya sebelum kita bincang kenapa surah-surah ini bermula dengan idza, sebenarnya perbincangan idza mahu atau tidak dia
mesti disertakan sama ada dia akan bincang apa beza idza dan id. Id itu apabila juga. Dan idza juga tuan-puan boleh terjemahkan sekiranya. Sekiranya, dan ia hampir sama dengan in. Sekiranya. Id apabila, in jika. Jadi idza digabung dua makna, ada id, ada makna id, ada makna in. Tetapi nanti kita akan bincangkan sebenarnya idza ada perbezaan dengan id, dan paling ketara dia sangat berbeza dengan in. Dia sangat berbeza dengan in. Okey. Jadi ini dia perbincangan idza, in. Cuma tuan-puan, hari ini untuk malam ini saya tak sempat siapkan slide beza idza dan in. Jadi insya-Allah bila perbahasan idza dan in, mungkin kita akan gunakan whiteboard. Kita akan gunakan whiteboard. Tapi untuk if dan idza, alhamdulillah Allah beri kelapangan untuk saya siapkan slide. Jadi kalau ada beberapa perkara yang payah nak hadam ataupun istilah-istilah yang saya gunakan pelik, maka silakan angkat tangan dan jangan segan silu bertanya, ataupun ada pandangan ataupun ada pembetulan, silakan. Saya mudah-mudahan saya berlapang dada insya-Allah. Okey. Bila sebut id, idza, in, ketiga-tiga kalimah ini, id dan in sebenarnya sangat berbeza. Cuma id hampir sama dengan idza dan in juga hampir sama dengan idza, tapi id dan in berbeza. Boleh ya? Id dan in berbeza. Cuma kalau dua kalimah ni, id dia dekat dengan idza, in juga dekat dengan idza, tapi ada sudut yang sangat berbeza. Okey, bila sebut id, bentuk yang pertama adalah id. Dia adalah ada beberapa tujuan bila id diguna pakai dalam Al-Quran. Sebagai contoh, tuan-puan akan dapati dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, ayatnya berbunyi illa tansuruhu, kalau kamu tak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah, Allah tetap akan menolong Muhammad itu. Id, di situ adanya kalimah id. Apabila. Kalau di sini terjemahnya iaitu ketika, diterjemah kepada ketika. Ketika apa? Ketika Allah telah ketika orang-orang kafir telah mengeluarkan kedua-dua mereka itu, idhuma fil ghar, dan kedua-dua mereka itu berada dalam gua. Ini dalam surah At-Taubah, Allah cerita macam mana kalau orang tak nak pergi ikut serta dalam perang Tabuk sekalipun, Allah tetap akan bantu. Allah tak akan bantu. Iaitu Allah ceritakan suasana yang paling kritikal itu ketika dua orang sahaja. Siapa dua orang? Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dua orang sahaja itu pun tak ada tentera yang Allah yang lain, tapi Allah kata ada junudil lam tarauha. Ada tentera yang kamu tak nampak. Kan? Jadi ada alam-alam yang lain, alam-alam yang ada di bumi ini juga menjadi tentera Allah. Tapi di sini nak bagi tahu kalimahnya id. Id iaitu ketika. Ia bermaksud zarfun lil madi fi asli wad'iha. Pada asalnya, okey, ini saya saja tulis bahasa Arab. Pada asalnya penggunaan id ia bertujuan untuk menyatakan zaraf. Zaraf ni apa? Zaraf ni kata masa. Kata masa. Zaraf dia ada dua jenis. Satu zaraf ada kata masa, satu lagi kata tempat. Zaraf ada satu makan, yang kedua zaman, masa. So ini tempat, ni masa. Jadi tuan-puan akan dapati kalimah id, id dia masuk dalam bahagian ini, zaraf masa. Kan kata masa. Dan selalunya bila sebut masa, ia terbahagi kepada tiga. Satu, madhi. Okey, bahasa mudah, bahasa yang lebih tepat madhin. Yang kedua, mudhari'. Yang ketiga, amar. Mohon maaf hari ini memang banyak sikit terma bahasa Arab. Okey, madhin masa lampau. Kemudian mudhari' sekarang, amar masa akan datang. Tapi nanti kalau ilmu ma'ani dia tak akan guna amar untuk masa akan datang. Dia akan guna kalimah lain. Okey, mudhari' dia tak guna lagi mudhari'.
Okey. Dia akan guna hal. Sekarang. Satu lagi istiqbal. Akan datang. Boleh? Kalau tadi mudhari' amar itu mudhari' itu present tense, kata kerja sekarang, kemudian amar kata suruh. Jadi amar betul dia boleh merujuk pada akan datang, tapi tak semestinya fi'il amar sahaja yang merujuk pada istiqbal akan datang. Juga kita akan dapati fi'il mudhari' juga merujuk kepada istiqbal akan datang. Ya. Jadi kalau dalam bab ma'ani, makna, ilmu makna, madhi, hal, istiqbal. Dia akan ada tiga ni. Jadi mudhari' dia masuk hal dan istiqbal. Mudhari' sekarang dan akan datang. Dan nanti kalau amar selalunya istiqbal. Itu pun dia akan sebut part lain lah, bahagian yang lain. Okey, ini penting. Istilah-istilah ni kita akan selalu jumpa bila kita bincang tentang ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Ilmu kita selak apa maksud di sebalik ayat. Apa maksud di sebalik kalimah. Contohnya, tuan-puan akan dapati sebagai contoh kalimah fi'il amar. Tidak selamanya kata seru ia merujuk kepada perintah. Sebagai contoh, fadhuqul adab. Itu artinya apa? Rasakanlah azab. Adakah berarti kita semua kena pulun untuk rasa azab? Kan? Itu zuqu, rasakanlah. Sudah tentu ia fi'il amar, kata perintah. Tapi ia bukan perintah. Itu ugutan. Ugutan itu ilmu ma'ani. Nampak ya? Okey. Kalau kita ikuti pengajian bahasa Arab, dia akan ada 4 tangga. Akan ada 4 tangga. Tangga yang pertama, okey, dia ada 4 tangga. Tangga yang pertama, ilmu tentang huruf. Ilmu tentang huruf. Ilmu tentang huruf ni selalunya bahasa sekarang disebut lisaniyat. Linguistik. Dan ini tuan-puan, orang kita memang tak akan terlepas belajar benda ni. Terutama dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid kita akan belajar macam mana nak sebut huruf ta mati. Kan? Macam mana huruf ta berbaris. Macam mana nak beza dengan ba dan dal. Kan? Dan apa lagi? Ta dan ta dan sebagainya. Itu perbincangan tentang macam mana nak sebut huruf. Dan tuan-puan, kalau orang utara dia ada macam mana nak sebut huruf ain. Kan? Tapi orang Pantai Timur dia tak ada kelapangan nak belajar huruf ain tu, melainkan dia kena ikut kelas tajwid. Okey. Lagi seterusnya dia ada ilmu kalimah. Okey, ilmu kalimah itu bahasa moden disebut ilmu saraf. Sarf. Kan? Tuan-puan dah boleh sebut huruf-huruf tadi kan? Ba boleh sebut, ba boleh sebut, ta boleh sebut. Sekarang ni macam mana nak gabungkan huruf-huruf membentuk satu kalimah? Da campur ba campur ta. Jadi dhabata. Kan? Hari tu ada lagi yang cuba tafsir Iqra pun ada. Kata corona kan. Dia kait dengan virus corona. Itu ijtihad zaman sekarang. Kan? Tapi itu tak ada kaitan sebenarnya. Tapi kita katakan di sini, daripada huruf bila dicantumkan, dia akan jadi membentuk satu kalimah. Ini ilmu sarf. Kan? Ilmu sarf. Kemudian dia akan masuk satu lagi ilmunya ilmu jumlah. Ilmu jumlah ni macam mana kita daripada kalimah campur dengan kalimah dia akan membentuk satu sentence. Dan satu ayat boleh jadi akan ada dua sentence. Dalam Al-Quran ada satu ayat dua sentence. Ada banyak sangat ayat baru satu sentence. Ada juga. Jadi ayat dan sentence benda yang berbeza. Boleh? Tapi bahasa Melayu kita terhad bila ayat kita terjemah juga kepada ayat. Jumlah kita terjemah juga pada ayat. Jadi ayat bahasa Melayu bila nak terjemah kepada bahasa Arab, dia akan jadi dua kalimah. Sama ada ayatun ataupun jumlatun. Tapi kalau bila terjemah bahasa Inggeris, ayatun selalunya terjemah verse. Kan? Jumlatun sentence.
Jadi bahasa Melayu kita agak terhad untuk terjemahkan ayatun dan satu lagi jumlatun. Kita tak boleh nak bezakan kepada bahasa Melayu. Kan? Jadi ini kita sebut ilmu jumlah, ini bukan ilmu ayat Al-Quran. Tapi ilmu macam mana nak bentuk satu kalimah, gabung kalimah jadi satu ayat. Ada banyak keadaan ayat itu, kalimah itu bila duduk dalam ayat ini maksud lain. Contohnya kalimah aslama dan amanah. Kalimah aslama menyerah diri, amanah beriman. Tetapi bila kalimah aslama dan amanah menyerah diri masuk Islam, amanah beriman duduk dalam satu ayat, dua kalimah tu akan dimaksud yang berbeza. Contohnya kalau tuan-puan buka dalam surah Al-A'raf, cerita tentang Al-A'raf. Surah Al-Hujurat. Mohon maaf, surah Al-Hujurat ayat yang ke-507, muka surat 517 ayat yang ke-14. Okey, ayatnya bunyi ayat yang ke-14 muka surat 517. Qalatil a'rabu amanna. Kalimahnya yang perlu di-highlight di sini amanna, kami telah beriman. Orang Badui itu telah berkata, kami telah beriman. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah suruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, qul lam tu'minu. Katakanlah kepada mereka, lam tu'minu, sebenarnya kamu belum beriman. Tapi walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kepada mereka, qulu, katakanlah aslamna. Kami belum amanna, tapi kami aslamna. Itu di situ bila amanna bertemu dengan aslamna pada satu tempat, kalimahnya jadi bawa maksud yang berbeza. Boleh ya? Tetapi kita akan dapati banyak juga ayat sebagai contoh dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Muka surat 21. Surat 21 dalam Al-Quran. Muka surat 20. Ayat yang ke-131 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-131 muka surat 20. Di situ Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, aslim. Kalau kita tengok terjemahan aslim diterjemah apa? Serahkanlah diri. Maka Nabi Ibrahim kata, qala aslamtu lirabbil alamin. Di situ aslamtu. Dan tapi di situ aslam tu bukan maksudnya masuk Islam belum lagi beriman, tapi situ sudah tentu dia sangat beriman. Kan? Jadi kalimah aslama dan amana jika tidak disekalikan dibawa maksud yang sama. Tetapi bila duduk dalam satu ayat dibawa maksud yang berbeza. Itu satu kaedah yang disebut idza ijtama'a iftaraqa. Idza ijtama'a iftaraqa. Bila dia bertemu, dua kalimah bertemu, ia berpisah, ia bercerai. Apa? Aslama dan amana, bila dia bertemu dalam satu ayat, dia bercerai pada makna. Idza iftaraqa ijtama'a. Bila dia bercerai pada tempat, pada ayat, dia berhimpun pada makna. Idza iftaraqa ijtama'a. Kan? Bila dia bercerai pada tempat, dia berhimpun pada satu makna. Jadi amanah dan aslama bila duduk dalam ayat yang berbeza dia maksud yang sama, tapi bila duduk satu ayat dia bawa maksud yang berbeza. Okey, ini ilmu jumlah. Ilmu jumlah macam mana kita nak tentukan sebenarnya ayat tu bila guna kalimah ini maksud apa pula jadi. Kan? Jadi tadi kita dah tahu macam mana huruf nak bentuk, nak sebut. Kemudian huruf digabung huruf macam mana nak bentuk kalimah. Kalimah digabung dengan kalimah macam mana nak bentuk satu jumlah, satu sentence. Dan kita akan dapati beberapa lagi perkara yang berkaitan dengan ilmu jumlah ni, ilmu ayat. Selalunya perbahasan ini dia akan masuk dalam ilmu nahwu. Ilmu tata bahasa. Ilmu macam mana nak tentukan baris hujung kalimah.
Contohnya daraba Muhammadun Isa. Okey. Daraba Muhammadun Zaidan. Okey, di sini Muhammad pukul Zaidan. Muhammad pukul Zaid. Tapi kalau baris diubah, kan? Ubah sahaja begini. Daraba Muhammad dan Zaidun. Zaid pukul Muhammad. Susunan yang sama, tetapi ia memerlukan perincian dari sudut tata bahasa dan ia tentukan maksud jumlah tu, maksud ayat. Kemudian dia ada lagi ilmu seterusnya, ilmu dalalah. Sebenarnya ada beberapa sebutan untuk dalalah. Ada boleh sebut dalalah, ada dilalah ataupun dulalah. Dalalah, dilalah ataupun dulalah. Dalalah ni maksudnya ilmu makna. Bila tuan-puan dah tahu kalimah, jumlah, dah tahu faham satu ayat, tapi ayat tu bila duduk kat ayat lain, duduk dalam konteks lain, dia bawa maksud yang berbeza. Bawa maksud yang berbeza. Contoh, bila anak panjat pokok, kita kata panjat pokok. Panjatlah pokok. Kan? Kata secara literal itu kata perintah. Tetapi makna belakang itu bukan kata perintah, itu kata turunlah. Macam mana pula suruh panjat tapi maksudnya turun. Kan? Itu seni berbahasa. Dan sama juga kalau orang tanya, tengah buat apa tu? Orang kita pantang dengan soalan tu. Dia kata, ini macam tak nampak ke orang tengah sidai kain? Kan? Itu bukan nak tahu sangat tengah buat apa. Itu cara dia bertegur siapa. Dan tak ada modal nak sembang apa. Tanya soalan tu je lah. Kan? Jadi itu ilmu dalalah. Jadi dia bukan nak tahu, nak jawab, bukan tengah sedar kain, bukan. Kan? Mungkin dia nak ajak sembang saja. Tapi kebetulan tak ada idea. So itu cara nak bertegur siapa. Jadi ilmu dalalah. Betul, secara literal maksudnya lain. Dalam ilmu jumlah tadi. Tapi dalalah maksud lain. Dan yang kita nak bincang hari ini, iaitu ma'ani, ilmu dalalah ni. Selalunya disebut ni balaghah lah. Ilmu balaghah. Bila kita bincang id, idza, in, kita akan bincang pada perspektif ma'ani, makna, dan dia nak guna untuk apa sebenarnya. Id, idza dan in. Lepas kita bincang ini baru kita faham kenapa 7 surah yang tadi bermula dengan idza, bukan bermula dengan in, bukan juga bermula dengan id. Kan? Padahal kalimahnya id juga maksud apabila, ketika. Kan? In sekiranya juga. Kenapa tak guna kalimah itu? Jadi kita nak faham dahulu penggunaan id dan idza, barulah nanti tuan-puan insya-Allah mudah-mudahan diberi diberi pencerahan macam mana maksud id, idza dan in. Okey, dalam ayat ini jika tuan-puan perhatikan kalimahnya di situ id akhrajahu, ketika orang kafir mengeluarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia gunakan kalimah id. Dan selalunya ulama bila sebut id, dia akan tambah lagi terjemahan, mereka akan tambah ingatlah. Ingatlah ketika. Sebagai contoh, tuan-puan tengok halaman yang ke-8 dalam Al-Quran. Halaman yang ke-8 dalam Al-Quran. Ayat yang ke-49. Ayat yang ke-49 surah Al-Baqarah. Kalimahnya bila diterjemahkan ada kalimah wa'id najjainakum. Bila kita perhatikan terjemahan disebut dan kenangkanlah. Dia letak dalam kurungan kenangkanlah. Setengah ayat lagi diterjemah dan ingatlah. Baru dia masuk ketika. Sebenarnya secara literal kenangkanlah itu tidak ada kalimahnya. Itu hanyalah huraian tafsir sahaja. Huraian tafsir. Jadi kita akan dapati huraian tafsir dia akan sebut id artinya uzkuru, ingatlah. Id. Tetapi kalau kita cermati dari sudut bahasa, kita akan dapati kalau tidak ada uzkuru pun tidak ada masalah. Sebab id penggunaannya zarfun lil madi. Ia merujuk pada masa lampau. Sebab itu boleh sebut id apabila, maksudnya kenangkanlah masa yang telah berlaku. Jadi kat sini id yang telah berlaku kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu dah pernah berlaku dah. Id. Itu penggunaan pertama id. Penggunaan kedua
untuk id, dia boleh juga merujuk pada masa yang akan datang. Boleh juga merujuk kepada masa akan datang. Sebagai contoh, dalam surah Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dekat sini kat mana id? Idzin kan, yauma idzin, id. Yang mana sebenarnya yauma id. Tetapi penggunaan bahasa Arab, dia bila sebut id, dia kena ada cerita dia. Bila peristiwa itu berlaku, apabila sekian-sekian. Dia kena ada apabila sekian-sekian. Jadi dekat sini, hari apabila sekian. Sekian itu tidak dinyatakan di sini, maka dia ganti dengan tanwin. Jadi asalnya id, sepatutnya dia ada cerita dia. Apabila cerita dia kena ada. Tapi bila dia tak cerita ni, dia akan ganti dengan tanwin. Idzin. Yauma idzin. Hari ketika sekian. Jadi sebab apa? Sebab apa kita sebut dekat sini dia tak cerita? Sebab awal tadi dah cerita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Cerita, 3 cerita atas tu. Jadi kalau nak tulis balik yauma id, dia boleh sambung balik atas. Yauma id zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Jadi 2 kali kerja. Kan? Sebab itu ketika itu dia tak sebut lagi kalimah tu. Kan? Dia ganti saja dengan tanwin. Jadi mudah kan? Kalau kita sembang kan, nak sebut sekian tu, kita ganti dengan tanwin. Itu lagi mudah daripada nak cerita balik. Cerita apa tu? Tu payah pula nak cari kan. Jadi tanwin saja. Orang Arab begitu. Pada hari itu, dia terjemah pada hari itu je, senang. Kan? Tuhadditsu akhbaraha, bumi pun dia akan cerita khabar berita dia. Okey, itu cerita tentang surah Az-Zalzalah. Ada lagi ayat yang menunjuk kepada id itu digunakan kalimah yang akan datang. Perkara yang akan datang. Contohnya fasawfa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui kelak dalam surah Ghafir. Idzil aghlalu fi a'naqihim, ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka. Wassalasilu yushabun, ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka, yushabun, sambil mereka diseret. Di sini cerita akan datang yang belum berlaku, peristiwa yang belum berlaku, dan digunakan kalimah id. Jadi id yang pertama tadi untuk masa yang lampau, tapi boleh jadi merujuk pada akan datang. Jadi maksudnya kebanyakan keadaannya merujuk pada masa lampau, keadaan tertentu sahaja akan datang. Kadang-kadang juga dia boleh digunakan id untuk menunjukkan sebab. Wa qad takunu litta'lil, itu bertujuan nak nyatakan sebab. Contohnya walan yanfa'akumul yaum, hari itu langsung tidak ada manfaat untuk kamu. Idz zalamtum, id dekat situ sebab apa? Sebab kamu pernah berlaku zalim. Jadi id dia bukan lagi maksud ketika, tapi bermaksud sebab. Kan? Jadi kita akan dapati id dia ada beberapa maksud. Satu, yang pertama lil madhi, yang masa lepas. Yang kedua lil mustaqbal, akan datang. Yang ketiga lit ta'lil, sebab. Annakum fil azabi mushtarikun, jadi nanti kamu dalam ayat ini nanti kamu akan menderita bersama-sama dalam azab. Jadi itu id artinya sebab. Tapi kalau kita tengok pada terjemahan, lalu dikatakan kepada mereka pada hari ini, setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu. Jadi dekat sini setelah nyata kepada kamu itu sebab, maksudnya sebab kamu menganiaya diri sendiri. Tapi bila terjemah dia nak sesuaikan dengan konteks bahasa kita. Jadi terjemahan selalunya dia akan jadi lebih panjang, ataupun kadang ayat pendek je, terjemahan panjang sangat. Kan dia nak sesuaikan dengan bahasa Melayu kita. Okey, itu dari sudut makna. Tapi dari sudut kaedah,
kita akan dapati if dia boleh masuk kepada jumlah ismiyah, al-jumlatul ismiyah. Yang kedua dia masuk kepada al-jumlatul fi'liyah, jumlah yang bermula dengan isim. Satu lagi jumlah yang bermula dengan fi'il. Sebagai contoh dekat sini kita akan dapati ada dua id dekat sini. Satu, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua dalam gua. Mereka berdua itu isim, huma, idhuma fil ghar. Okey, satu lagi yang masuk kepada fi'il, id yaqulu li sahibihi, ketika salah seorang berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi nampak ayat yang sama, id dia dah tunjuk macam mana penggunaannya secara bahasa. Jadi kita dah cerita dua benda. Satu dari sudut ma'ani, ini dari sudut nahwu, dari sudut penggunaan bahasa Arab kalimah id. Lagi seterusnya dia boleh juga masuk kepada jumlah, tapi jumlah tu, ayat tu tak dinyatakan. Macam tadi, yauma idzin, id, ayat tu tak dinyatakan. Contohnya id zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai habis ayat tu kan. Dia ganti dengan apa? Dia ganti dengan tanwin. Qad tahdhiful jumlatal mudhaf ilaiha fayu'ta bitanwini iwadan anha. Boleh jadi id ini dia akan menghadafkan jumlah selepasnya, kemudian digantikan dengan tanwin, Okey. Okey, ini penggunaan dia. Sudut makna ada tiga. Kata masa yang merujuk pada masa lepas, zarfun lil madhi fi asli wad'iha, pada asalnya maksudnya begini. Yang kedua, boleh jadi merujuk pada masa akan datang, qad taqa'u lil istiqbal, boleh juga bertujuan menunjukkan sebab, wa qad takunu lit ta'lil. Okey. Kaedah ni macam mana? Kaedahnya id dia boleh masuk kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah, tadkhulu 'alal jumlatil ismiyah wal fi'liyah, dan kadang-kadang boleh menghadafkan jumlah yang diidhafahkan kemudian diganti dengan tanwin sebagai ganti. Okey. Jadi ini hari ni memang betul-betul kita akan bincang pada perspektif bahasa. Nah, nahwu dan balaghah. Jadi kalau ada benda yang tak faham, sila angkat tangan terus ya, insya-Allah. Okey, sekarang kita akan beralih dengan idza. Idza, penggunaan idza dia ada tiga penggunaan dia. Satu disebut zarfun. Zarfun, tadi kita dah cerita, dia adalah kata yang merujuk kepada latar masa. Kata masa ya, kata masa, zarfun. Tapi masa tu kat mana? Lil mustaqbal, akan datang. Okey. Mutadamminatu makna syarti. Dia bawa juga makna syarat. Jadi kalau id dia ada zaraf, latar masa, dan dia boleh jadi madhi, lepas, boleh jadi sekarang, akan datang. Tapi ini merujuk pada akan datang. Boleh merujuk pada akan datang, dan yang tidak ada pada id, dia tak ada makna syarat. Idza ada makna syarat. Apa maksud syarat ni? Syarat ni bila jadi sekian baru jadi sekian. Boleh? Bila ada itu baru ada itu. Jadi itu syarat. Syarat jawab. Alhamdulillah. Ada ikut kelas bahasa Arab ya? Itu bukan sikit-sikit dah tu. Tu dah boleh jadi ustazah dah tu sebenarnya. Syarat jawab. Dekat sini di idza dia ada makna syarat. Ada makna syarat. Dan dia hanya masuk kepada jumlah fi'liyah, dia tak masuk pada jumlah ismiyah. Jadi nampak? Idza dia lebih khusus daripada id. Idza lebih khusus daripada id. Jadi mungkin kita boleh simpulkan kepada tiga benda bawah ni. Satu, zarfiyah, zaraf, latar masa. Yang kedua, al-istiqbal, merujuk pada masa akan datang. Kemudian makna syarat, dia bawa makna syarat. Sebab itu tuan-puan, jangan hairan kalau orang tanya kita kan, kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalilnya kat mana? Dalilnya adalah pada ayat pada ayat pada surah An-Nahl, muka surat 278.
Muka surat 278 ayat yang ke-98. Ayatnya berbunyi fa idza qara'ta al-Quran fasta'iz. Dalil galakan untuk beristiazah daripada ayat ini. Cuma soalannya, kalau kita terjemahkan satu-satu, kan? Fa maka, idza apabila, qara'ta kamu telah membaca. Dan qara'ta ini kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab, dia adalah fa'lun madin. Kata kerja lampau. Kan? Kata kerja lampau. Artinya dah siap ke belum? Dah siap, dah baca ke belum ni? Dah baca Quran. Fasta'iz. Maka bacalah isti'adzah. Jadi soalan ni, baca isti'adzah ni sebelum baca Quran ke selepas baca Quran? Qara'ta kat sini kan fa'il madin, fa'lun madin. Dah baca kan? Tapi isti'adzah tu kita baca selepas ke sebelum? Kat mana pula sebelum? Sebab itu kalau kita perhatikan sini balik pada slide ya, dia takhtassu bid-dukhuli 'ala al-jumlatil fi'liyah. Dia akan masuk celah mana pun dia masuk fa'il, dia akan masuk pada fa'il. Idza dia akan masuk pada fa'il. So ini betul, idza dimasuk dengan fa'il. Cuma walaupun bentuk fa'il itu madhi, dia akan merujuk kepada lil mustaqbal, masa akan datang. Jadi artinya apa? Belum baca Quran. Apabila kamu ada keinginan nak baca Quran, maka bacalah isti'adzah. Dan tidak sedikit ayat macam ini, idza baru ada suruhan. Contohnya suruhan berwudu. Tuan-puan akan dapati dalam muka surat 108. Kan? Suruhan berwudu. Ayat yang ke-6 surah Al-Maidah. Ayat yang ke-6 surah Al-Maidah. Ayatnya berbunyi, idza qumtum ila shalah faghsilu. Dan dia akan jadi dot-dot lah. Dot. Sebabnya wuduk bukannya basuh muka saja, dia akan sampai habis lah. Kan? Tapi dot ni kita faham ini adalah perintah berwuduk. Perintah berwuduk. Kesimpulannya, wuduk lah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum sampai habis. Itu artinya wuduk. Okey, kalau kita perhatikan di sini, idza apabila qumtum kamu mendirikan, kamu berdiri, ila ke salat, kamu mendirikan salat lah di sini. Cuma kita akan dapati qumtum ini fa'lun madin ke ataupun fa'lun mudhari'. Fa'il madhi ke fa'il mudhari'? Fa'il madhi. Fa'il madhi merujuk pada dah berlaku ke belum? Dah, kan? Jadi kat sini dah solat ke belum? Secara literal dah solat. Baru ambil wuduk. Jadi wuduk tu dah solat ke sebelum solat? Sudah kan? Jadi sebab itu dia disebut idza, walaupun fa'il yang datang itu adalah fa'il madhi tapi merujuk pada mustaqbal, akan datang. Jadi itu dah bercanggah dengan apa yang kita belajar dalam nahwu. Nahwu bila sebut fa'il madhi mesti masa lampau. Tapi kali ni ayat ni fa'il madhi tapi bawa maksud akan datang. Kenapa tak guna mudhari'? Sebab dia masuk dengan idza, dan sudah tentu idza tu yang kita nak bincang. Kenapa dia guna idza juga? Kenapa tak guna in? Sekiranya nak solat, kenapa tak guna in? Sekiranya, kenapa guna idza? Dan biasa kalau guna idza, dia akan masuk dengan fa'il madhi selalunya. Tapi ada keadaan tertentu dia akan masuk dengan fa'il mudhari'. Tu pun bersebab. Jadi kita akan dapati setiap kaedah ni dia akan ada pengecualian. Kalau dalam ilmu logik, ilmu mantik, dia akan sebut likulli qa'idatin mustathnayat. Likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaedah likulli
qa'idatin mustathnayatun. Setiap kaedah dia akan ada pengecualian. Ini dalam mana-mana kaedah lah. Kalau kaedah qawaid fiqhiyah pun dia ada pengecualian. Usulul fiqh pun dia ada pakai kaedah ini juga. Dan ini sebenarnya perbincangan ini lebih detail dalam perbincangan usulul fiqh. Usulul fiqh. Kalau dalam usulul fiqh dia ada satu bab disebut namanya mafhum mantuq. Tajuk dia mafhum mantuq. Sebenarnya terbalik. Mohon maaf. Mantuq mafhum. Mantuq mafhum. Mantuq ni literal. Mafhum makna di sebalik tu. Kan? Mafhum ni ada dua jenis pula. Nantilah. Maksudnya ini perbahasan usul fiqh. Itu pun tuan-puan dah nampak ini ayat hukum. Confirm ni masuk usul fiqh kan. Okey, likulli qa'idatin mustasnayat, dan ini idza dia akan pengecualian juga. Okey. Cuma kalau dalam bahasa Arab dia tak guna kaedah ni. Dia guna kaedah lain. Dia guna kaedah ditukar mustasnayat ni syawadzun. Syawaz. Setiap kaedah dia ada benda yang syadz, ada benda yang ganjil. Ganjil ni kes yang terpencil. Itu khas untuk bahasa Arab. Dia guna syawadzun. Sebab bahasa Arab dia terbina atas dasar dia kumpul semua syair, semua nathar dan semua ayat Quran, baru dia buat kaedah. Jadi semua itu jadi rujukan, dia tak terdedah pada silap. Cuma kalau berselisih bercanggah dengan kaedah, itu syawaz. Ia adalah kes terpencil. Boleh? Itu bahasa Arab lah. Okey. Lebih kurang kita akan dapati penggunaan idza. Dia tiga maksud ni lah. Zarfiyah, al-istiqbal, makna syarat. Latar masa, tapi masa lebih spesifik akan datang, dia bawa masuk makna syarat. Dan kadang-kadang ni malas ni sebenarnya. Kadang-kadang dia keluar daripada istiqbal, dia tak bawa masuk akan datang, dia bawa masuk lepas. Kadang-kadang. Contohnya pada ayat surah Ali Imran ayat yang ke-156. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kallazina kafaru, jangan jadi macam orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, dekat sini sebenarnya jangan jadi macam orang munafik yang mana dia seolah-olah macam orang kafir. Orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya, idza darabu fil ardi, apabila mereka pergi mengembara di muka bumi. Dekat sini kalimatnya idza darabu fil ardi, mereka mengembara ketika mereka mengembara di muka bumi. Perhatikan kalimatnya pada idza darabu fil ardi. Nampak ayat-ayatnya? Okey, di situ idza kita katakan asasnya dia mesti bawa maksud istiqbal, akan datang. Tapi dekat sini dia guna maksudnya madhi, idza, dan ini kes terpencil lah. Kes yang terpencil. Jadi idza darabu, apabila mereka mengembara di muka bumi, itu dah merujuk pada masa yang telah berlaku. Bukannya belum berlaku. Contoh yang lain lagi. Ayat daripada surah Al-An'am, hatta idza ja'uka yujadilunaka, sehingga apabila mereka datang kepada kamu, mereka membantah kamu. Kan, sambil membantah kamu. Jadi di sini merujuk kepada masa yang telah berlaku. Dan sama juga cerita tentang semut, hatta idza atau ala wadin naml, maka maralah angkatan itu hingga mereka sampai ke satu tempat namanya Wadin Naml. Wadi ni lembah semut. Okey, dan begitu juga dalam surah Al-Kahfi, hatta idza balagha baina saddain, sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung. Kan, itu Zulkarnain punya kisah. Itu kita katakan tadi sepatutnya istiqbal akan datang, tapi dekat sini merujuk pada masa lepas, kes terpencil. Kemudian ada juga kadang-kadang ia merujuk pada masa sekarang. Contohnya, wan najmi idza hawa, demi bintang semasa ia menjunam. Dekat sini bintang dia bukan sekali sahaja menjunam, dia boleh
berulang-ulang dan boleh jadi sekarang dia masih lagi berlaku. Kan? Ada bintang yang menjulang. Sama wal-laili idza yaghsha. Apabila dan demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya dengan gelap gelitanya, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila ia lahir terang benderang. Dan itu merujuk pada masa sekarang. Dan selalunya bila Al-Quran diguna idza, ia lebih merujuk kepada benda yang berulang-ulang. Selalunya. Lil istimrar. Dia digunakan untuk benda yang berulang-ulang walaupun telah berlaku, tetapi ia dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik itu apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka akan kata amanna, kami telah beriman. Dan ini bukan sekali berlaku. Ini berulang-ulang. Okey. Lagi, wa basyirus sabirin. Perangai orang yang sabar macam mana? Alladzina idza asabatuhum musibatun. Yang mana orang yang apabila mereka ditimpa musibah. Perhatikan kalimatnya idza asabatuhum musibatun. Apabila asabatuhum menimpa kepada mereka musibatun, sejenis musibah. Qalu, mereka berkata. Dan ini bererti berulang-ulang. Jadi sama macam idza qumtum ila salah, oleh kerana ia terlalu banyak diulang dalam satu hari, digunakan kalimah idza. Boleh ya? Sama juga wa idza fa idza qara'tal Quran tadi. Mudah-mudahan kita baca Al-Quran ini dengan kerap kali, bukan satu kali. Okey. Dan begitu juga yang berlaku kepada orang munafik. Bila mereka kata kepada saudara-saudara mereka idza darabu fil ard, apabila mereka mengembara di muka bumi untuk berniaga, dan ini bukan sekali berlaku. Ini berkali-kali. Bila berkali-kali inilah digunakan idza. Jadi idza walaupun ada ketikanya dia keluar daripada kaedah, sebab tu idza asalnya maksudnya merujuk akan datang. Tapi bila keluar kaedah dia merujuk masa lepas, itu berarti berulang-ulang. Okey. Okey. Dan contoh lain kita akan dapati sebagai contoh dalam surah Yunus, idza massal insan ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Bila manusia ni ditimpa dengan kesusahan, idza apabila massa disentuh, menyentuh. Mudarat itu menyentuh manusia itu dia akan berdoa kepada kami sama ada dalam bentuk berbaring ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Falamma kashafna anhu durrahu, dan ketika kami dah selesaikan settlekan masalah sakit mereka itu, marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Mereka berjalan seolah-olah mereka tak pernah doa kepada kami. Dan ini oleh kerana ini berulang-ulang juga berlaku, maka digunakan kalimah idza. Walaupun ia masa dah lampau. Kan? Jadi idza. Contoh lain, okey. Jadi idza lagi kadang-kadang dia tak ada makna syarat, dia hanya bawa zaraf saja. Okey, tadi sama juga, ini keluar daripada kaedah juga. Kaedah asal dia ada 3 benda. Zaraf, mustaqbal, satu lagi syarat. Tapi kali ini dia ada zaraf saja, masa, tapi dia tak ada makna syarat kat belakang. Contohnya wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya. Dia nak cerita malam saja dan itu berlaku keadaan menyelubungi segala-galanya. Dia tak ada cerita syarat dia. Jadi kita akan dapati jawab syarat di kat mana? Mungkin setengah dalam kalangan ahli nahu dia akan kata kat belakang sekali. Kan? Tapi orang ahli ma'ani, sebagai contoh As-Samirra'i, Fadil Salih As-Samirra'i, beliau berpandangan ini dia tak ada makna syarat. Siapa Fadil Salih As-Samirra'i? Kalau tuan-puan biasa ikut Nu'man Ali Khan, kan? Dia biasa juga quote pandangan Fadil, Dr. Fadil Salih As-Samirra'i. Ini kalau bidang bahasa, mukjizat bahasa, dia dah antara yang scholar, antara yang terkemuka.
Ni buku dia lah ni sebenarnya. Guna buku dia lah. 2 jilid. Ma'ani Nahu. Ma'ani An-Nahu. Tapi ada kitab yang tak tebal ni. Ada kitab nipis je. Balaghatul Kalimah. Balaghah Kalimah. Itu nipis dan semua orang boleh baca. Sebenarnya kitab ni, beliau ni sendiri, dia ada channel khusus. Dekat tanah Arab, dia sebut Lamasat Bayaniyah. Itu memang best perbincangan dia. Memang best perbincangan dia. Selalunya kalau sebut mukjizat saintifik, kita akan ada tokoh yang kita akan ikut. Contohnya kalau mukjizat bahasa, antaranya Dr. Fadil Saleh As-Samirai. Kalau mukjizat saintifik, Zaghlul Najjar ataupun Zindani. Dan tokoh-tokoh itu biasanya dirujuk lah. Dirujuk. Okey. Begitu juga dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi. Dan ini dia tak ada mana syarat. Dia cerita saja, cerita waktu malam saja. Tapi tak ada makna syarat. Okey, saya hanya sempat siapkan slide sampai ini. Belum sempat saya ceritakan lagi perbezaan idza dan in. Jadi untuk perbahasan tentang in, kita akan gunakan whiteboard. Cuma saya nak tanya, boleh ikut lagi kan? InsyaAllah. Kita akan ceritakan sedikit tentang in dan idza. Okey, penggunaan in. Okey, sebab ini banyak kita akan jumpa dalam Al-Quran. Dia adalah untuk muhtamalatul wuqu'. Saya tulis sahaja kalimah bahasa Arab ni. Muhtamilatul wuqu'. Dia boleh jadi berlaku. Boleh jadi berlaku. Maksudnya ia merujuk, ia akan masuk kepada perbuatan peristiwa yang boleh jadi berlaku. Ataupun mashkukul wuqu'. Mashkukul wuqu' ni maksudnya apa? Dia adalah disyaki, diragui berlaku. Boleh? Jadi in selalunya dia berlaku kepada dia dikepilkan bersama peristiwa yang diragui berlaku. Okey, ataupun mustahilatul wuqu'. Mustahilatu al-wuqu'. Ataupun perkara yang macam mustahil terus berlaku. Okey. Yang diragui berlaku, yang mustahil berlaku. Contohnya pada ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke okey, yang jelasnya ada baiknya kita tengok ayat yang sama tadi, ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6, muka surat 108. Ayat tentang wuduk tadi. Bila nak solat, dia gunakan kalimah idza. Kan? Tapi tuan-puan bila baca sampai habis kan, bila baca sampai habis tentang ambil wuduk ni, dia masuk wa in kuntum junuban fatahharu. Bila dalam keadaan berjunub, maka kena mandi. Kan? Dan uniknya Al-Quran dia tak guna wa idza kuntum junuban. Apabila kamu berjunub, kena mandi, tapi dia gunakan kalimah in, sekiranya. Kenapa? Kalau di sini gunakan in, kenapa kat atas tadi tak guna in juga? In kuntum ila salah. Kan? Di bawah ni dia guna in kuntum junuban. Sebab junub dia tak sekerap solat, mendirikan solat. Kan? Jadi junub dia tak sekerap macam biasa. Jadi junub tu boleh bilang dalam satu minggu tu boleh bilang sahaja. Jadi itu sebab itu dia gunakan kalimah wa in. Sama juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-143.
Okey, ayat yang ke 143. Ayatnya menyebut walakin inzur ilal jabal, tetapi pandanglah ke gunung itu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih lagi berada pada tempatnya, kamu akan boleh tengok aku. Kenapa digunakan kalimah kalau sekiranya kat situ in, dia tak guna idza. Dia tak guna idza istaqarra makanahu, dia sebut in istaqarra makanahu. Maksudnya di sini kalau itu seolah-olah dia macam diragui berlaku. Dia tak akan berlaku lah sebenarnya. Kan? Sebab itu akhirnya Nabi Musa memang tak boleh tengok Allah Taala di muka bumi, di bumi ni. Kan? Jadi sebab itu digunakan kalimah in. Dan banyak lagi ayat yang merujuk kepada mustahil. Contohnya dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-81. Surah Az-Zukhruf okey, jumpa ya. Muka surat apa? Muka surat 495 ayat yang ke-81. Ayatnya berbunyi, Qul in kana lirrahmani waladun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang musyrik itu, kalau betul Allah yang Maha Pemurah itu ada anak. Jadi disebut kalimah in, dia tak guna idza. Jadi artinya apa? Itu mustahil berlaku. Dan sama juga dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-33. Istata'tum. Ayat yang ke-33 muka surat 532. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-33. Ayatnya berbunyi, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu boleh menembusi keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi. Jadi di sini ini istata'tum, kalau kamu mampu antanfudu, keluar daripada kawasan as-samawat wal ard, fanfudu, maka lakukanlah. Tapi oleh kerana ini adalah perkara yang mustahil berlaku, dia gunakan kalimah in. Okey. Itu penggunaan in selalunya ia merujuk kepada benda yang mustahil berlaku. Okey, manakala penggunaan idza. Penggunaan idza ia adalah untuk lil maqtu' bi husulih. Al maqtu' bi husulih. Idza ni dia digunakan untuk benda-benda yang memang akan berlaku. Memang akan berlaku. Ini yang pertama. Yang kedua, kathirul wuqu'. Banyak berlaku. Jadi kalau dia tak bawa masuk ini, memang berlaku, dia akan bawa masuk, maksudnya banyak berlaku. Jadi memang berlaku ataupun banyak berlaku. Sebagai contoh, tuan-puan cermati ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-180. Okay. Hari ini kita banyak belek mushaf sedikit ya. Ayat yang ke-180. Ini berada pada muka surat yang ke-27. Okey, perhatikan pada ayat yang ke-180 surah Al-Baqarah, muka surat 27.
Dia ada dua penggunaan idza, satu lagi in dekat situ. Ya ayyuhalladzi kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Idza hadara ahadakumul maut. Okey, ni idza. Kemudian in taraka khairanil wasiyah. Lil walidain. Sampai habis ayat. Sampai habis ayat. Jadi kalau kita perhatikan difardukan, dituliskan kepada kamu diwajibkan apabila datang kepada salah seorang kepada kamu kematian. Bila mati, datangnya kematian digunakan kalimah idza. Tapi bila ketika sekiranya dia tinggalkan khairan, harta, dia tinggalkan harta. Jadi bila tinggalkan harta digunakan kalimah in. Tapi bila datangnya kematian digunakan kalimah idza. Apa maksudnya dekat situ? Harta belum tentu ada, mati pasti berlaku. Kan? Itu saya rasa tuan-puan memang dah boleh syarahkan tanpa saya terangkan. Tapi itulah sebenarnya uraian dia sama sebiji macam tuan-puan sebut tadi. Okey. Contohnya lagi dalam ayat surah An-Nisa ayat yang ke-6. Surah An-Nisa ayat yang ke-6. Muka surat 77 kan? Ayatnya dekat wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu hatta sehingga idza balagun nikah, apabila mereka wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, sehingga mereka cukup umur dewasa, sehingga mereka boleh capai usia nikah. Fa in anastum minhum rusdan, kemudian jika kamu nampak daripada keadaan mereka adanya kecerdikan, fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi kita nampak sampai usia nikah. Disebut sampai usia nikah idza. Tulis ya. Boleh nampak sikit. Idza balagun nikah. Okey, fa in anastum rusdan. Apabila mereka dah capai tahap kecerdikan, dah boleh bezakan nak guna harta macam mana, fadfa'u ilaihim, maka bayarlah kepada mereka, bagilah duit mereka. Jadi di sini bila sampai umur mereka disebut idza. Tapi bila mereka sampai kecerdikan disebut in. Sebab apa? Cerdik tu belum tentu. Sudah. Okey, dekat sini, maksud dekat sini anastum rusda. Anastum rusda dekat sini maksudnya menguruskan harta. Anastum minhum rusda, menguruskan harta. Jadi menguruskan harta belum tentu boleh. Belum tentu boleh. Tapi kalau sampai usia tu memang akan sampai. Idza. Sebab tu idza perkara yang memang ataupun banyak berlaku berbanding in, boleh jadi mashkukul wuqu', betul ke dah berlaku? Itu diragui berlaku. Jadi kita kena mengamati dahulu bila nak tengok anak itu, anak yatim tu dah boleh menguruskan kewangan ke betul ke belum. Kan tengok dulu. Dan selalunya tambah-tambah kalau anak yatim tu perempuan, bagi duit memang habis. Jadi lagi payah nak tentukan dia boleh uruskan kewangan atau tidak. Kan? Okey. Jadi di sini kita katakan di sini in diguna berbanding idza. Nampak? Satu ayat yang sama tapi idza dan in diguna menunjukkan ada perbezaan idza dan in. Dan begitulah juga banyak keadaan, contohnya pada surah At-Taubah ayat yang ke-5.
Okey, surah At-Taubah ayat yang kelima. Fa'idzan salakhal ashhurul hurum. Maka apabila berlalunya bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah orang musyrik. Dekat sini kita akan perhatikan Allah kata bila berlalunya bulan haram. Artinya apa? Mahu atau tidak, tanpa kita cermati ataupun tidak, dia memang akan berlalu. Kan? Bulan haram akan berlalu. Dan uniknya Al-Quranul Karim, kalau orang itu diminta perlindungan daripada kita, kita bagi perlindungan. Jadi bunuh tu kalau boleh letak ujung. Kan? Itu pun setelah 4 bulan mereka diberi peluang untuk tinggalkan Mekah. Kan? Jadi 4 bulan ni rasanya tak ada alasan dah kalau orang tak boleh nak pindah lagi. Kan? Okey. Adapun yang banyak berlaku, bukannya semestinya berlaku. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-282. Surah Al-Baqarah ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, ke surat 48, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan hutang, ila ajalin musamman faktubuh, pada sehinggalah sampai waktu yang ditentukan, hendaklah dia faktubuh, dia tulis hutang tu. Sebab apa bila sebut bab hutang disebut idza, dia bukan sebut in. Sebab ini tidak sedikit berlaku. Memang banyak berlaku sebenarnya. Mana-mana orang pun. Kan? Kalau masa tingkat mahasiswa tak pernah meminjam, masa kahwin mungkin akan meminjam juga. Kan? Sama juga. Kalau tak masa kahwin, masa dapat anak, meminjam juga. Dan itu hampir berlaku dalam banyak keadaan. Hatta orang yang kaya sekalipun, tuan-puan boleh tanya dia, pernah meminjam ke tidak? Kan? Jadi itu Al-Quranul Karim, dia bahasanya agak teliti, agak halus, sehingga idza dan in tu pun dia akan dibezakan juga. Sama juga dalam surah An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu disapa dengan satu tahiyah, dengan satu sapaan, maka jawablah sapaan itu dengan sapaan yang lebih baik. Jawab salam dengan jawapan yang lebih baik. Artinya apa? Itu kerap berlaku. Kan? Jarang kita dapati orang tu dalam hidupnya tak ada orang sapa dia. Itu super introvert. Kan? Dan sama macam tadi ayat idza massal insanu dhurru da'ana. Kan, bila manusia ni ditimpa dengan penyakit, dia pun minta dengan Allah Ta'ala. Tapi banyaknya mereka bila dah selesai, mereka lupa. Itu surah Yunus. Jadi idza merujuk pada benda yang sangat banyak berlaku. Okey. Dan barulah kita teliti 15 minit terakhir ni, insya-Allah. Kita akan teliti macam mana idza ni dia masuk kepada 7 surah ni. Okey, idza masuk 7 surah ni. Jadi tuan-puan dah nampak perbezaan. Iz merujuk kepada zaraf, tetapi dia merujuk kepada benda yang telah berlaku, lil madhi, dan dia tak ada makna syarat. Tetapi idza dia zaraf dan dia ada maksud mustaqbal, akan datang, dan dia juga dia ada makna syarat. In beza dengan idza. In dia mashkukul wuqu', diragui berlaku, ataupun mustahilatul wuqu', ataupun macam mustahil terus berlaku. Tetapi idza dia macam tahaqquqil wuqu', dia memang confirm berlaku, macam confirm berlaku. Jadi bila surah Al-Waqi'ah dimula dengan idza waqa'atil waqi'ah,
apabila berlaku hari kiamat itu. Tuan-puan perhatikan kalimah digunakan selepas idza. Kalimahnya waqa'at. Waqa'at ini dia fa'lun madhi. Fa'il kata kerja lampau. Adakah kiamat dah berlaku? Belum. Tapi bila masuk dengan idza, itu maksudnya akan berlaku. Dan bila masuk dengan idza, dia adalah benar-benar berlaku. Tahaqquqil wuqu'. Confirm berlaku. Kan? Confirm berlaku idza. Dan tambah pula dengan kalimah waqa'at. Waqa'at, dia bila kata kerja yang belum berlaku akan datang, tapi bila digunakan kalimah fa'il madhi, fa'il madhi, kata kerja lampau, tapi digunakan untuk maksud yang akan datang, itu bererti lagi confirm berlaku. Tadi idza dah. Idza confirm berlaku. Waqa'at fa'il madhi, tapi merujuk pada akan datang. Itu artinya confirm berlaku. Benda yang akan datang, dia guna kalimah dah berlaku dah, macam dah berlaku. Padahal belum berlaku. Artinya confirm. Dan kalimah, pemilihan kalimah juga waqa'at. Waqa'at maksudnya jatuh. Bila jatuh ni macam mana? Jatuh ni daripada atas sampai bawah dan dia tak boleh orang nak tahan daripada jatuh tu. Kan? Itu kata Al-Imam Asy-Sya'rawi. Kan? Jadi artinya apa? Dia memang berlaku, lagi bertambah. Idza tambah waqa'at. Tambah lagi al-waqi'ah. Berlaku. Sebab itu tuan-puan akan dapati ayat seterusnya disebut apa? Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tak ada orang boleh sangkal, boleh dustakan bila berlaku. Bila berlaku nanti, tak ada orang boleh dustakan. Dan tidak sedikit kalangan ahli nahwu mengatakan inilah jawabnya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu adalah jawab bagi idza waqa'atil waqi'ah. Bila berlaku kiamat tu, tak ada orang boleh sangkal. Sebab itu Al-Quran pilih kalimah idza. Confirm berlaku. Boleh? Okey, setakat ni ada soalan ke? Tak ada lagi? Okey, surah Al-Munafiqun juga bermula dengan idza. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ini bila idza tadi dia akan bermaksud confirm berlaku. Yang kedua akan datang. Tapi boleh jadi dia berlaku lepas. Ini contohnya. Orang munafik pernah datang kepada engkau, wahai Muhammad. Pernah datang. Tetapi ini bila dimaksud dengan idza, artinya dia bukan sekali datang. Lepas ni akan datang lagi. Akan datang lagi. Ini bentuk istimrar. Istimrar. Dia akan datang lagi. Tapi setiap kali dia datang dia sebut apa? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau ni memang Rasulullah. Cuma, dia nak bagi alasan. Bila nak bagi alasan, dia sebut ni dulu. Kami bersaksi engkau ni Rasulullah. Cuma, sekian. Jadi cumalah. Contohnya, macam mana mereka beri alasan untuk tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Dalam surah At-Taubah. Sebab tu, kalau nak kenal semua kelompok manusia, ada dalam surah At-Taubah. Disebut satu-satu kelompok manusia dalam surah At-Taubah. Antaranya disebut Al-Jad bin Qais. Al-Jad bin Qais, dia pernah minta izin kepada Rasulullah untuk tak pergi berperang. Okey, bila dia minta izin tak pergi berperang dengan Rasulullah, dia bagi alasan apa? Dia kata Banil Asfar, orang Rom ni, mereka ni muka cantik-cantik. Dan semua kaumku tahu aku ini mudah tertipu dengan wanita. Itu je alasan dia. Ada ke orang pergi berperang intai wanita? Kan? Tapi itu perangai yang munafik dibagi alasan. Dan memang tak dinafikan orang Rom, orang Syam, kan, memang ada rupa. Kan, ada rupa. Nak dibandingkan dengan orang Hijaz, orang Mekah ataupun Madinah. Tetapi dekat sini jelas sangat nampak ketampakan munafik ni. Dan orang munafik kalau dia cakap dia beriman, dia akan guna banyak kata penegas. Contohnya nashhadu, kami bersaksi. Innaka, sesungguhnya engkau, kata tegas lagi. La, ada lagi kata tegas, sungguh-sungguh Rasul Allah. Sebab apa dia nak kena guna kata tegas? Engkau ni betul-betul Rasulullah. Seolah-olah ada bentuk ingkar. Ada bentuk, kalau pendengar sekali tengok, sekali dengar, betul ke kau dah bersaksi? Ucapan dia tu tak betul-betul, dia insecure, tak betul-betul daripada hati dia. Sebab itu orang munafik mulutnya manis. Kan? Betul, memang Rasulullah At-Taubah disebut orang munafik mulut dia manis mulut.
Kan? Tapi hati dia nya Allah tahu. Kan? Tapi Allah tak menyalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila membenarkan mereka untuk tidak ikut berperang. Sebab hukuman itu ikut pada zahir. Okey. Jadi di sini gunakan kalimah idza apabila sudah tentu dibawa masuk istimrar walaupun masuk pada fa'il madhi dan merujuk pada benda yang telah berlaku, tapi ini berulang dan dia akan berulang sampai zaman sekarang. Sebab itu kita akan dapati watak-watak dalam Al-Quran sudah tentu ada sebab kenapa Allah sebut. Kenapa Allah sebut watak itu dalam Al-Quran? Kerana watak itu akan lagi berulang. Akan lagi berulang sampai sekarang. Jadi akan ada nanti lagi golongan hipokrit, munafiqun, yang mana mulut mereka manis, tapi hati mereka Allah Maha mengetahui. Okey? Ini surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Kalau tuan-puan ingat tadi, idza dia zarfiyah. Dia mesti bawa latar masa. Yang kedua istiqbal, akan datang. Yang ketiga ada syarat, ada makna syarat. Dan kaedahnya dia mesti masuk dengan jumlah fi'liyah. Dia kena masuk jumlah fi'liyah. Boleh ya? Dia tak boleh masuk dengan jumlah ismiyah. Apa maksudnya? Kalau idza, selepas idza mesti fi'il. Tetapi dalam surah At-Takwir, dia selepas idza dia bukan fa'il, dia isim. Dia tak sebut idza kuwiratis syams. Dia sebut idza syamsu kuwirat. Bila jadi macam ni, apa yang berlaku? Ulama mereka letak takdir. Takdir ni apa? Mereka letak cerita belakang tabir. Jadi dia akan letak takdir dia idza kuwiratis syamsu kuwirat. Idza kuwiratis syamsu kuwirat. Dan ini yang dipadamkan. Artinya dia ada pengulangan kata di sini. Kuwirat cuma tak disebut sahaja. Itu kaedah bahasa Arab. Jadi kaedah bahasa Arab bila kita huraikan ini apa tempat dia asyamsu, dia akan kata ini fa'il bagi fa'il syarat. Fa'il bagi fa'il syarat. Naib fa'il, mohon maaf, naib fa'il sebab ini mabni lil majhul. Jadi di sini idza kuwiratis syamsu kuwirat, bila Al-Quran dikedepankan isim dulu baru masuk fa'il, ini artinya ayat ini lebih kuat daripada idza kuwiratis syamsu sahaja. Boleh ke? Jadi idza waqa'atil waqi'ah itu dah sangat kuat. Tapi bila tukar lagi ayatnya, contohnya idzal waqi'atu waqa'at. Contohnya lah, itu lebih kuat. Dan ini contoh idza syamsu kuwirat diguna terbalik, ini artinya lebih kuat. Dan Allah sebut apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap, itu kita tak boleh elak. Jadi kita pun tak boleh bayang macam mana matahari ni tak ada cahaya. Kan? Hilang lenyap. Dan bila Al-Quran kata ni memang berlaku, itu artinya benda yang tahaqququl wuqu', betul-betul berlaku. Okey. Idza as-samaa'u fatarat. Kemudian surah Al-Infitar, ayat ini berbunyi idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Dan bila kita perhatikan kalimah infatarat, dia agak sedikit berbeza dengan insyaqqat. Dan infatarat, kalau kita perhatikan terjemahan, apabila langit terbelah. Dan sama juga konsepnya, dia tak boleh selepas idza isim. Dia selepas idza mesti fa'il dahulu. Jadi takdirnya idza infatarat as-samaa'u infatarat. Dia akan ada pengulangan. Artinya langit terbelah. Kita tak boleh bayang langit terbelah. Kan, kita tak boleh bayang langit terbelah. Cuma setengah orang ada kata lah, ni langit kan terbuka, bukan terbelah. Jadi nak tahu perincian langit ni sebenarnya berbumbung atau tidak, tertutup atau tidak, itu dia jawab dalam surah Al-Mulk. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Berlapis-lapis. Apa maksud berlapis-lapis? Dia ada penutup dia. Bayangkan kalau langit terbuka, dia akan jadi macam surah An-Naba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Apabila dan langit terbuka, dia akan jadi pintu-pintu. Kan? Itu tanda kiamat. Jadi kalau sini idza as-samaa'u fatarat, ni tanda awal.
Tanda awalnya adalah langit itu terbelah. Terjemahannya terbelah, sebenarnya lebih tepat bukan terbelah, tapi merekah. Merekah beza kan? Kalau bumi merekah dengan bumi terbelah, beza tak? Beza apa maksudnya? Apa bezanya? Merekah tu ada tanda kan? Tanda, tapi dia belum betul-betul terbelah kan? Jadi sini idza sama'u fatarat, artinya langit merekah. Ada tanda. Dia nampak tanda tu, itu tanda awal kiamat. Okey. Dan uniknya surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq, dia diselangi dengan satu surah. Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Kalau kita perhatikan susunannya begini kan. Surah Al-Infitar, selepas surah Al-Infitar, surah Al-Mutaffifin, kemudian surah Al-Insyiqaq. Dan kalau kita perhatikan banyak persamaan antara surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Pertama, dia bermula dengan idza. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Kedua, dari sudut bilangan ayat tak jauh beza bilangan ayat antara Infitar dan Insyiqaq. Berbanding surah Al-Mutaffifin beza sangat. Surah Al-Mutaffifin yang pertama dicerita ayat kalimah pertama wailun. Celaka. Yang kedua, bilangan ayatnya panjang. Yang ketiga, cerita tentang orang dia tak mengimbang, tak berlaku adil pada sudut timbangan. Kan, surah Al-Mutaffifin. Dan kenapa Al-Quran dia tak letakkan Al-Insyiqaq terus datang sebelum surah Al-Infitar? Kan? Yang pertama, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Saya rasa buku dia dah diterjemah sebenarnya. Ada buku Asraru Tartibil Quran. Tapi terjemahan ke bahasa Inggeris. Itu kelebihan untuk mereka yang boleh membaca bahasa Inggeris. Asrar Tartibil Quran. Rahsia susunan Al-Quran. Tapi dah terjemah kepada bahasa Inggeris, saya tak tahu dia terjemah macam mana. Saya rasa mungkin ada kalimah order kot. Kan? Susunan. Boleh Google lah, rahsia susunan Al-Quran. Tuan-puan boleh teka terjemahan bahasa Inggeris macam mana. Google, tapi dah siap terjemahan kepada bahasa Inggeris. Bahasa Melayu belum lagi. Dia kata susunan yang macam tidak seragam ni, kenapa tak terus datang selepas surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq? Itu tandanya susunan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia yang susun, dia akan susun idza sekaligus. 7 surah idza ni sekaligus. Kalau manusia yang susun. Tapi bila dah tak menepati ciri-ciri keseragaman pada akal manusia, itu menunjukkan ia datang daripada Allah. Ia adalah wahyu. Yang kedua, dia kata Al-Imam As-Suyuti bila uraikan ayat tentang ini, dia kata dia betul-betul bersyukur pada Allah sebab mengilhamkan hal ini. Kan? Sebab apa? Dia kata surah Al-Infitar dicerita tentang awal kiamat. Surah Al-Mutaffifin, kenapa ayatnya begitu panjang? Dia cerita tentang babak pertengahan, seolah-olah itu adalah hari hisab. Hari hisab. Dan hari hisab dirasakan oleh orang sangat banyak. Sangat lama. Lama tak? Contohnya, kalau tuan-puan hari keputusan SPM. Kan? Katanya, keputusan SPM dimaklumkan pukul 10 pagi. Tapi ada orang datang pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Ada yang datang pukul 10. Tapi pengetua dia tak akan bagi terus pukul 10. Dia akan buat sedikit majlis dan dia akan lambat-lambatkan. Seminit dilambatkan, 1 minit contohnya diumumkan, itu pun dah lambat dah. Kan? Ini lagi diumum, lambat lagi. Dan ini bila dikira satu-satu dahulu, dibentang satu-satu. Ini keadaan yang sangat panjang, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Sebab itu dia berada di pertengahan dan ceritanya tentang mengadili timbangan. Maka kalau manusia dahulu mereka tidak mengadili timbangan, Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala sangat mengadili timbangan. Maka Al-Insyiqaq ceritanya, kata Al-Imam As-Suyuti, selepas itu, kiamat yang selepas itu. Kan? Yang mana selepas orang dah dimasukkan ke tempat masing-masing. Jadi itu pandangan Al-Imam As-Suyuti ada betul dan ia terdedah kepada penemuan yang lain. Kan? Dia terdedah pada penemuan yang lain. Okey. Idza sama'un syaqqat, beza sedikit dengan infatarat. Insyaqqat dah terbelah. Jadi insyaqqat
Kalau tuan-puan ada kalimah bahasa Arab yang lain disebut separuh tamar, dia akan sebut syiqqul tamar. Syiqqut tamar. Sebahagian tamar. Okey, syiqqu at-tamr. Dan kalau adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik seibu sebapa, dia akan sebut syaqiqun. Syaqiqun. Adik-beradik seibu sebapa. Kalau adik-beradik seibu, dia akan sebut al-akh li'um. Al-akh li'um. Adik-beradik seibu. Kalau adik-beradik sebapa, al-akh li'ab. Kan? Ikut bapa. Tapi ini syaqiq artinya seibu sebapa. Sebab daripada kalimah syaqqa. Jadi idza sama'un syaqqat, langit dah betul-betul terbelah. Cuma sayangnya terjemahan semua dua-dua terjemah terbelah. Sebab terhadnya bahasa Melayu kita. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita akan dapati macam mana Allah tegaskan tentang hari kiamat. Bentuk berbeza-beza. Satu dengan penggunaan kalimah waqa'at. Yang kedua dengan dikedepankan fa'il ataupun naib fa'il. Contohnya tadi asy-syamsu, as-sama'u, as-sama'u 3 kali. Dan ini cara penegasannya sedikit berbeza daripada sebelumnya. Digunakan pengulangan kalimah nampak depan mata. Kat mana? Zulzilat, zilzal. Zulzilat digegarkan, al-ardu bumi digegarkan, zilzalaha disebut lagi zilzal 2 kali kalimah gegar. Jadi itu artinya betul-betul berlaku. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, seolah-olah benda itu memang akan berlaku. Dan begitu juga dengan cerita tentang kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, iaitu kemenangan Allah betul-betul akan berlaku. Pernah berlaku dahulu, jaa, kita boleh terjemah banyak maksud. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah ini antara surah yang terakhir, maka ia dah berlaku. Ia dah berlaku. Jadi surah ini kita katakan dah berlaku. Idza merujuk pada lil madhi. Tetapi seolah-olah apa? Seolah-olah ia akan berulang lagi. Sebab itu bukan itu satu-satunya Nabi menang. Walaupun dah berlaku Fathu Makkah, tapi ada lagi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Sehinggalah zaman khalifah seterusnya. Dan itu akan berulang juga pada zaman sekarang. Kan? Sebab itu bila sebut idza jaa nasrullah, kita kena faham sampai sekarang pun kemenangan Allah Ta'ala akan berpihak kepada orang yang menyokong agama Allah. Kan? Sebab itu di hujung surah Al-Quran, dia datang selepas surah Al-Kafirun, surah An-Nas, kemudian surah Al-Masad. Tidak sedikit dalam kalangan sahabat ataupun tabi'in, mereka mengandaikan surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas macam adik-beradik. Sebab banyak keadaan tertentu, rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Kenapa pada susunan Al-Kafirun, selepas surah Al-Kafirun tak turun surah Al-Ikhlas? Dia nyatakan dulu surah An-Nas, kemudian surah Al-Masad. Maka kata Al-Imam Asyuti, kitab yang sama, Asrarul Tartibil Quran, ini saya baca lama dahulu dah. Sebab Al-Kafirun disebut lakum dinukum, untuk kamu agama kamu, waliyadin, untuk aku agama aku. Maka untuk aku agama aku, natijahnya apa? An-Nas. Untuk kamu, ketika itu untuk kamu apa? Tabbat yada abi lahabin watab, Al-Masad. Dan uniknya lagi, kata Al-Imam Asyuti, cuba perhatikan hujung surah Al-Masad, rima akhir. Tabbat yada abi lahabin watab, ba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian sayasla naran dzatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Semua huruf ba. Ayat yang terakhir fi jidiha hablum min masad. Hujung dal. Dia persoalkan, kenapa hujung dal? 5 atasnya semua ba. Sebab dia adalah seolah-olah persediaan nak masuk pada surah berikutnya, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dan itu pandangan beliau. Dan ia boleh jadi akan dikritik oleh orang yang lain. Boleh terdedah kepada kritikan. Okey, tuan-puan, bila kita cerita tentang idza, apa yang tuan-puan dapat tentang idza ni? Rumusan yang paling mudah.
rumusan yang paling mudah, idza ini dia banyak pada hujung surah. Surah yang belakang-belakang. Dan ceritanya banyak tentang kiamat. Kecuali satu saja surah Al-Munafiqun dan surah An-Nas. Dua. Surah An-Nas hampirlah lebih kurang. Tapi surah Al-Munafiqun ketara sangat. Itu macam beza. Kenapa? Sebab hujung surah dalam Al-Quran, surah kita sebut surah Al-Mufassal, surah yang pendek-pendek, dia kata Said Qutb rahimahullah, dia akan penuh dengan cerita tentang kiamat. Dan tuan-puan akan dapati corak juzuk amma, surah dalam juzuk amma ataupun surah yang belakang, coraknya hampir sama. Dia akan cerita tentang kiamat. Kemudian akan cerita tentang balasan orang kafir. Kemudian balasan orang beriman. Kemudian penutup. Kemudian lagi hari kiamat. Lepas tu cerita tentang penciptaan alam. Kemudian balasan orang kafir, balasan orang beriman. Surah Al-Mulk, tuan-puan perhatikan. Kan begitu juga bentuknya. Surah An-Naba, surah An-Nazi'at. Dan begitulah surah Abasa. Hampir semua surah cerita tentang hari kiamat. Dan banyaknya kalimah idza diulang, artinya itu memang betul-betul berlaku. Dan sangat berhikmah ayat Al-Quran. Al-Quran dia bukannya nak menghukum. Bila cerita satu surah An-Naba cerita tentang hukuman bagi orang kafir. Jadi tak terhenti di situ. Ada lagi surah berikutnya cerita tentang kiamat lagi. Habis surah An-Nazi'at, ada lagi surah Abasa, cerita tentang kiamat lagi. Habis surah Abasa, cerita surah At-Takwir, cerita tentang kiamat lagi. Itu artinya apa? Kata Said Qutb rahimahullah, itu artinya Allah tak nak hukum kita. Allah turunkan ayat tentang kiamat, artinya pukulan demi pukulan. Dia pukul kita, daripada kita terlena, dia pukul lagi, kita bangun. Sekali kita tersengguk lagi, dia pukul lagi dengan surah berikutnya. Tersengguk lagi, pukul lagi, sampailah hujung surah. Itulah kita perhatikan banyaknya pengulangan idza di hujung-hujung surah, bukannya di awal surah. Okey. Wallahu taala a'lam. Sebelum kita berhenti, ada soalan ke tuan-puan? Alhamdulillah, ataupun ada pandangan ataupun ada pembetulan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.